Anda perlu ke mahkamah kerana kesalahan yang didenda atau dipenjara. Tak tahu bagaimana caranya nak hadir ke mahkamah? Jom kami ajarkan bagaimanakah caranya untuk menghadirkan diri di mahkamah. Sebelum itu, jangan lupa like pada video ini dan subscribe channel kami. Aduh, kena saman pula ni. Dah lah tak pernah pergi mahkamah. Apa benda nak cakap dekat hakim nanti? Duit pula berapa banyak dah kena bawa. Kalau saya pakai macam ni, sesuai ke? Nak pakai macam mana? Kenapa ni Ani? Saya kena saman, Miss Bet. Oh, kena saman. Ini kesalahan tak ada lesen ni. Ini di bawah Seksyen 26, Akta Pengangkutan Jalan Raya. Kenapa? Hani nak tahu apa ni? Nanti kena pergi mahkamah. So, saya tak tahu macam mana lagi mahkamah nanti. Tahu tak berapa nak kena bayar ni? Tak pastilah, Miss Bet. Oh, di bawah Seksyen 26, Akta Pengangkutan Jalan Raya, minimum dendanya adalah 300. Maknanya, apa-apa pun start daripada RM300 dan maksimumnya RM2,000. Jadi kalau kat mahkamah ni, sekiranya Hani mengaku bersalah, jumlah itu akan diberikan pengurangan. Jadi biasanya mungkin dia boleh jadi paling minimum RM300, mungkin juga boleh jadi RM400 atau RM500. Jadi saya galakkan bawalah dalam RM500-600 kalau nak mengaku bersalah. Kemudian kebanyakan mahkamah, mungkin ramai yang tak tahu berkenaan isu ni, ada debit card. Kita boleh bawa debit card ke mahkamah untuk buat bayaran. Ini lebih bagus sebab dalam tu kita nak bawa cash ni kadang-kadang mana nak tahu kena ragut ke, hilang ke, betul tak? Jadi kita bawa debit card ataupun kita bawa tunai. Tetapi sebelum kita ke mahkamah, nak tahu guna debit card ke atau tunai, telefonlah mahkamah dulu. Tetapi boleh dikatakan kebanyakannya ada. Kemudian di sana ada cara-cara macam mana nak cakap. Pakaian yang Hani pakai ni, ni dengan seluar jeans ni mungkin kena tukar. Seeloknya kita pakailah pakaian yang sedap mata memandang, ataupun kalau nak mudah faham, ikut pakaian rasmi. Kita tengok orang-orang kerajaan tu bagaimana pakaian rasmi dia. Mungkin kalau lebih cantik dan manis lagi, kalau Hani dapat pakai baju kurung. Nanti kalau ke mahkamah, saya akan ajar Hani bagaimana cara nak berdepan dengan Tuan Magistrat. Okey, saya doakan semoga Hani maju jaya. Good luck ya ke mahkamah. Terima kasih, Miss Bet. Okey. Bahawa kamu pada tarikh 1/1/2021 jam lebih kurang 12.30 tengah hari bertempat di Jalan Melawati dalam daerah Gombak dalam negeri Selangor Darul Ehsan sebagai pemandu kenderaan motorkar nombor telah memandu kenderaan tersebut di atas jalan raya tanpa lesen memandu. Oleh demikian, kamu telah melakukan satu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Seksyen 26 dalam kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan Raya 1987. Faham pertuduhan? Faham. Mengaku salah atau tidak? Mengaku. Jika disabitkan, boleh didenda tidak kurang daripada RM300 dan tidak lebih daripada RM2,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 bulan atau kedua-duanya. Masih mengaku salah? Masih. Jika ada apa-apa rayuan, sila nyatakan pada Tuan Magistrat. Memandangkan kamu sudah mengaku salah, sila kemukakan rayuan kamu untuk mengurangkan hukuman. Teruskan dengan rayuan kamu. Sekejap, nanti dulu, pause. Saya nak terangkan cara-cara untuk menghadirkan diri ke mahkamah. Ini kita panggil jurubahasa. Dan yang ini pula adalah Puan Magistrat. Hani, jangan nervous. Tak apa. Mari saya jelaskan dekat Hani bagaimanakah cara kita hendak berhadapan dengan Puan Magistrat. Ada tata caranya. Tadi datang awal ke lambat?
Awal pun. Kalau ke mahkamah ni memang perlu datang awal. Pakaian dah cantik, molek, okey, seperti yang saya pesan tadi. Duit dah bawa seperti yang saya maklumkan. Ya dah. Begini, kalaulah kita didenda berdasarkan sesuatu section, sebelum ke mahkamah, simak dahulu sectionnya untuk kita tahu berapakah nilai minimum yang kita perlu bawa dan juga maksimum. Kemudian apabila dah bawa duit tunai tadi ataupun cash, kita telah bersedia di mahkamah, kita tunggu di bahagian tempat duduk awam. Jangan terus masuk ke depan, sebab di mahkamah nanti ada bahagian di mana Puan Magistrate duduk, kemudian peguam, kemudian bahagian orang awam. Di situ seawal pagi Hani tunggu, dan sekiranya kes Hani telah dipanggil oleh jurubahasa, bawa kad pengenalan Hani ditunjukkan ke hadapan. Apabila dibacakan pertuduhan seperti tadi, sekiranya Hani mengaku tidak bersalah, nyatakan tidak mengaku bersalah. Tetapi jika mengaku salah, maka itulah datang rayuan yang perlu dibuat oleh Hani. Rayuan ini adalah bagi tujuan untuk mengurangkan kadar denda yang akan dikenakan oleh Puan Magistrate atau Tuan Magistrate. Kenapa saya sebut Puan Magistrate atau Tuan Magistrate? Sebab bagi kesalahan seperti Akta Pengangkutan Jalan Raya, bagi kesalahan seperti dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, biasanya dibawa ke Mahkamah Magistrate. Jadi jangan panggil yang arif kerana mereka mempunyai pangkat Tuan atau Puan Magistrate. Jadi di mahkamah nanti hanya lihat kepada Puan Magistrate kedudukannya dan nyatakan apakah sebab-sebab Hani ingin mengurangkan denda. Misalnya, Hani masih belajar ya? Ya, betul. Maklumkan kepada mahkamah, Hani masih belajar. Anak yang keberapa dalam keluarga, ibu bapa masih menanggung adik-beradik yang lain. Dan sekiranya Hani tidak berkemampuan untuk membuat bayaran, maka minta pada mahkamah, dengan izin mahkamah, saya minta agar dikurangkan jumlah denda. Ini saya bagi contoh bagaimana kita hendak bercakap dengan Tuan atau Puan Magistrate. Jadi, kita nyatakan dengan izin mahkamah, Puan Magistrate, saya adalah merupakan seorang pelajar yang masih ditanggung oleh ibu bapa saya. Di bawah saya masih ada adik-adik kecil yang ditanggung oleh ahli keluarga. Ibu saya adalah merupakan seorang suri rumah. Oleh yang demikian, sekiranya jumlah denda yang tinggi, kebarangkalian ibu bapa saya tidak dapat membayar kos denda. Ini berbeza mengikut latar belakang masing-masing. Mungkin ada si suami yang menanggung isteri atau anak-anak dan isteri tidak bekerja. Jadi, kita boleh menggunakan alasan ni. Oleh yang demikian, Puan Magistrate, saya pohon agar jumlah denda dikenakan secara minima dan pohon agar jangan dikenakan dengan hukuman pemenjaraan, sebab ada sesetengah section yang dinyatakan atau penjara. Ya, ingat, jadi kita minta yang itu. Jadi Hani dah faham bagaimana caranya. Ya. Di mahkamah jangan bawa telefon, atau kalau nak bawa telefon, jangan lupa kita letak dalam mode silent. Okay. Saya harap video ini dapat membantu rakan-rakan di luar sana sekiranya terpaksa ke mahkamah untuk membayar denda atau menghadapi apa-apa hukuman yang tidak melibatkan jenayah berat seperti pemenjaraan. Sekiranya terdapat hukuman-hukuman seperti curi ataupun kesalahan-kesalahan yang lebih berat, jangan gunakan kaedah ini. Nasihat saya adalah anda latih peguam untuk memastikan kes anda dikendalikan dengan baik. Itu sahaja daripada kami. Jangan lupa like kepada video ini dan subscribe kepada channel kami.